Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak buat refreshment tentang CPR ibu mengandung. Okey, pregnant lady mengandung lebih dari 5 bulan kan, perut dah besar. So, macam mana kita nak buat CPR dekat ibu mengandung tu? Ada tak teknik dia lain daripada CPR orang dewasa yang biasa lah? Okey, so kalau ada soalan yang terlintas di kepala tu, boleh terus cepat-cepat untuk tanya. Okey, nanti saya cuba jawab. Okey, boleh interrupt, no problem. Okey, kita bincang sama-sama. Hari ni CPR ibu mengandung. Okey, bayangkan ibu mengandung lebih 5 bulan, perut dia besar tau. Okey, so bila perut dia besar, macam mana CPR yang kita nak buat dekat dia? Okey, CPR yang kita buat dekat ibu mengandung sama macam dewasa, cuma posisi sahaja yang berbeza. Okey. Okey. Oh, lama tak jumpa video kita. Dulu jumpa kat Ulu Kinta kan. Thank you. Okey. So, untuk CPR ibu mengandung ada soalan, tanya terus. Okey, kita bincang sama-sama. Okey, boleh type dekat komen. Okey. So, untuk CPR ibu mengandung sama macam orang dewasa biasa, CPR dia cuma posisi ibu tu berbeza sedikit. Okey, beza macam mana? Okey, stay tune. Okey, kita nak bincang sama-sama. Okey. So, untuk CPR sama juga Dr. S ABCD lah. Okey, ataupun Dr. S kita panggil Dr. Dr. Subsidi. Okey, ada orang yang panggil gelaran dia Dr. Subsidi. Okey, so Dr. D danger. Okey, kena pastikan danger tu clear lah. Danger kepada mangsa, penyelamat dan persekitaran. Okay? Danger dah clear, barulah respon. So, sebab ibu mengandung ni dewasa, responnya selalunya melalui bahu lah. Puan. Okay? Kalau tak ada respon, baru kita buat S, shout for help. Telefon 999 ataupun kita inform balik dekat bilik gerakan. Okay, kita ada satu mangsa wanita dewasa mengandung, tiada nadi, tiada nafas, sedang buat CPR, minta inform kepada Jabatan Kecemasan Hospital supaya standby resus. Okay? So, dekat tim sana pun dah boleh standby resus untuk tunggu kita datang lah. Okay? Kemudian Dr. S dah settle, ABCD pula. Okay? Airway. Untuk COVID, okay, kalau sebelum COVID, airway ni sepatutnya kita kena dongakkan. Okay? Tapi untuk COVID, kita jangan dongakkan. Okay? Sebab kita takut keluar wap daripada saluran pernafasan dia yang ada COVID pula, kuman COVID. Itu yang kita tak mau lah. Okay? So, apa yang kita kena buat? Kita boleh cari apa-apa plastik yang nipis untuk tutup bahagian hidung dan mulut mangsa. Tutup bahagian hidung dan mulut mangsa. Okay? Kalau tak ada plastik, boleh cari kain yang nipis. Baju pun boleh. Okay? Tutup bahagian hidung dan mulut mangsa, supaya ada wap yang daripada saluran pernafasan tu tak keluar ke tempat yang lain lah. Okay? Kemudian B. Okay? Kalau dulu sebelum COVID, B kita adalah melihat, mendengar, merasa. 3M. Maksudnya kita kena letak telinga kita berhampiran dengan mulut mangsa untuk melihat, mendengar, merasa. Look, listen, feel. Look, listen, feel. Tapi sebab COVID, kita dah tak buat dah letak telinga berhampiran dengan mulut mangsa. Okay? Kita cuma look, kita tak listen, kita tak feel. Kita cuma melihat, tak mendengar, tak merasa dah. Okay? Sebab kita risau wap daripada saluran pernafasan tu keluar ada COVID. Kena pula dekat penyelamat lah. So, danger dekat penyelamat. Okay? So, bila dah tutup hidung dengan mulut mangsa, kemudian kita tak buat listen and feel. Kita cuma lihat saja dada mangsa ada naik turun tak. Kalau tak ada naik turun, kita tengok nadi, ada nadi tak. Okay? Kalau tak ada nadi, tak ada nafas, kita terus buat CPR. Terus kepada C, iaitu compression. Okay? Kita buat chest compression. Tapi untuk ibu mengandung, perut dia besar, kita cuma nak ubah posisi bayi tersebut supaya bila perut dia besar, bayi tu kita kena tarik dia. So, kalau ada 2 orang yang buat CPR ataupun lebih bagus lah. Lagi banyak, lagi bagus lah. Satu orang tekan, buat compression. Satu orang lagi akan tarik
bayi tu keluar. Okey, ataupun tolak bayi tu supaya bayi tu tak ada kat tengah-tengah perut ibu. Sebab apa kita tak mau bayi ada kat tengah-tengah perut ibu? Mesti kita tolak dia ke kiri atau tarik dia ke kanan. Kenapa kena tolak ke tepi? Sebab kita tak mau saluran darah ibu daripada jantung yang nak turun ke kaki ibu tu tersekat oleh baby tadi. Okay? Kita ada jantung pam darah. Dia ada satu saluran darah yang turun melalui tulang dekat dengan tulang belakang ni, turun ke bawah nak pergi ke kaki. Tapi kalau baby duduk di tengah-tengah, kita buat CPR, saluran darah tadi tak dapat turun ke bawah. Apa efek dia kalau saluran darah tak turun ke bawah? Efek dia baby tadi tak dapat oksigen yang diperlukan. Tali pusat baby tu patutnya darah yang oksigen masuk untuk bagi baby oksigen. Tapi bila baby dah ada kat tengah-tengah perut, baby tekan perut tu, salur darah tu tak dapat dibekalkan kepada baby. Takut baby meninggal dalam perut. Sebab tu kita kena ubah posisi baby. Okey, ubah ke kiri. Okey, kalau orang tu tolak. Kalau tarik lah. Okey. Janji dia ubah position. Okey. Ni ada soalan ni. Kalau dalam situasi hanya kita dan mangsa saja, apa yang patut kita buat? CPR atau COS 99 dulu? Okey, soalan ni bagus ni. Okey. So, kalau situasi kita satu orang je penyelamat, mangsa dah tak boleh buat apa-apa, kita boleh COS 999, buka loudspeaker, letak di tepi mangsa. Sambil tu kita dah boleh buat compression dan sebagainya untuk bantu pesakit. Okey. Tapi yang tadi saya abang dua orang kan. Satu akan tarik, satu lagi tekan CPR. Okey. Kemudian dah letih, lepas 2 minit tukar pula. Orang yang tarik tadi dia pula tekan CPR. Orang yang tekan CPR pula akan tarik perut ibu lah. Okey. Tapi kalau kita satu penyelamat, ibu mangsa pun seorang, macam mana kita nak buat? Saya tunjuk. Okey. Yang ni untuk ambulance setup lah. Okay. So, untuk posisi ibu, okay, letakkan spinal board. Okay, sebab keras. Bila ada spinal board, ada compression, barulah compression tu high quality punya compression lah. Okay. So, letakkan spinal board. Di bawah spinal board tu, letak 3 selimut. 1, 2, 3. Letak 3 selimut supaya posisi spinal board ni dalam keadaan mengiring lebih kurang 30 darjah. Okey, 30 degree. Okey, bila posisi dia mengiring, so bila kita tekan CPR tu, perut yang baby tu yang ada dekat ibu tu automatik akan ada dekat tepi. So dia takkan ada kat tengah. So tak ada isu baby tekan salur darah yang menuju ke bawah kaki tu. Okey, so kalau kita seorang saja penyelamat, cari papan yang keras. Okey, kemudian letakkan papan dalam posisi 30 darjah macam ni, dilapik dengan selimut, bantal dan sebagainya. Okey, so papan yang keras ni sangat penting. Okey, jangan letak selimut saja. Okey, sebab papan yang keras ni akan bantu bila kita tekan jantung ibu, belakang tu keras, so tekanan tu full lah kita dapat. Okey, kalau tanpa papan, bayangkan lembut tilam macam ni, memang susah nak dapat good compression. Okay. So, harap lepas ni semua orang tahu dah. Kalau CPR untuk ibu mengandung lah. Yang obvious nampak, perut dah besar. Macam mengandung ni. Okay. 5 bulan perempuan. So, kita kena buat CPR dengan pastikan posisi bayi tu berada di tepi. Jangan baby tu ada dekat tengah perut. Okay. Cara yang pertama, kita tolak atau tarik perut baby ke tepi. Yang kedua, kita letak benda yang keras, sudut dia lebih kurang 30 darjah lah. So bila 30 darjah, dia punya, bila kita buat CPR tu, automatic baby dah ada dekat sisi, dia takkan ada dekat tengah. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah, nanti kita bincang sama-sama. Okay. Terima kasih kerana menonton.